Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Awani. Akses kepada internet merupakan satu keperluan yang bukan perkara yang mewah pada ketika ini. Ia merupakan satu perkara yang wajib dan juga perlu dinikmati aksesnya bagi semua rakyat di negara kita. Dan pengalaman mendapat jalur lebar yang pantas dan berkualiti untuk rakyat ini merupakan satu perkara yang mahu dilaksanakan ataupun ingin dicapai oleh pihak kerajaan dengan satu pelan yang dipanggil Jalinan Digital Negara ataupun JENDELA. Jadi sebagai satu langkah untuk negara bersiap siaga kepada satu teknologi yang lebih pantas iaitu 5G, pelbagai inisiatif sudah pun diwujudkan untuk memastikan kesaling hubungan dan juga komunikasi yang mapan dapat dinikmati oleh rakyat dari Sabah hinggalah ke Perlis. Jadi untuk melihat perkara ini, perkembangan terkini JENDELA dan apakah progres ataupun kemajuan yang boleh dikongsikan, dalam masa yang sama juga apakah cabaran dan perkara-perkara yang mungkin di lapangan berbeza daripada perancangan asal JENDELA itu, yang mungkin terpaksa ada perubahan ataupun add-on policy dan sebagainya. Jadi saya bersama yang berbahagia Datuk Muhammad Ali Hanafiah Muhammad Yunus, Ketua Pegawai Operasi Sonjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC. Apa khabar Datuk? Baik, Alhamdulillah Cik Nazri. Terima kasih kerana sudi bulan puasa datang ke studio awal ini. Okey Datuk, tapi sebelum itulah saya tertarik ni yang mengganggu pemikiran saya dan pilihan saya sejak awal kita masuk ke set ini. Ada satu trofi di sebelah kiri Datuk ni. Boleh Datuk jelaskan? Nampaknya untuk ke satu anugerah kepada MC-MC kita ni. Mungkin Datuk nak jelaskan. Baik, terima kasih Cik Nazri ya. Trofi ini merupakan salah satu kemenangan yang telah kita menangi di peringkat WISIS ataupun World Summit on Information Society di ITU ataupun the International Telecommunication Union di Geneva. Dan trofi ini telah kita menangi pada 14 bulan Mac baru-baru ini. Baru 2 minggu. Dan setiap tahun WISIS di ITU akan mengadakan pertandingan. Ada beberapa kategori yang pada tahun 2023 ini ada 18 kategori kesemuanya. Jadi untuk makluman MCMC kita telah memenangi kategori kedua di bawah Information and Communications Infrastructure. Jadi kita sebenarnya masuk ada dua, salah satu lagi ialah klik dengan bijak. Tapi klik dengan bijak tu dia shortlisted sahaja. Yang JENDELA ni dia sampai ke tahap pemenang lah. Jadi ini merupakan satu kemenangan bukan saja untuk MCMC tapi untuk negara yang julung-julung kali lah kita menang. Maksudnya dalam kategori ini khusus untuk pelan JENDELA Datuk? Dia Communications and Infrastructure ni dia akan ada beberapa projek ataupun inisiatif daripada negara-negara yang lain. Jadi dari segi Malaysia kita memang masukkan JENDELA saja. JENDELA saja. Ada berapa banyak negara yang terlibat untuk menghantar nomination mereka? Untuk kategori yang kedua ni saya difahamkan ada berbelas-belas jugalah. Jadi kita nombor satu. Kita nombor satu. Alhamdulillah. Jadi nampaknya JENDELA berada di landasan yang betul lah. Walaupun di negara kita sentiasa berdebat berapa banyak orang kata pun capaian dan juga berapa jangkauan liputan sudah pun dicapai dalam fasa pertama JENDELA, tetapi pitaran antarabangsa ini mungkin memberi satu dorongan, the push factor kepada tim MCMC Datuk ya. Okey Datuk, cuba jelaskan di mana tahap JENDELA sekarang. Baik, kalau dilihat JENDELA ni sebenarnya kita ada dua fasa dalam pelaksanaannya. Fasa pertama kita telah bermula pada Ogos 2020 dan telah tamat pada ujung Disember 2022 baru-baru ni. Dalam fasa pertama ni apa yang disasarkan ialah liputan 4G sebanyak 96%. Dan kita telah pun mencapai 96.9% pada penghujung Disember 2022 baru ni. Dan kedua, dari segi liputan untuk jalur lebar talian tetap ataupun the fixed broadband, konten optik. Pada tahun 2020 banci daripada Jabatan Statistik menunjukkan kita ada 9 juta premis ataupun 9 million household. Kita target untuk fasa pertama ni untuk
laluan gentian fiber ataupun fiber optic premise pass sebanyak 7.5 juta 7.5 juta premis, dan kita berjaya mencapai dalam 7.74 juta premis penghujung Disember 2022. Dan sasaran yang ketiga ialah dari segi kelajuan. Kita pada permulaan pada tahun 2020 tu kelajuan purata kita adalah ada pada tahap 25 megabit sesaat, dan pada penghujung 2022 kita telah berjaya mencapai purata sebanyak 116 megabit sesaat. Dan satu lagi ialah berkenaan dengan kita panggil teknologi satelit ataupun broadband wireless access. Ini merupakan satu projek inisiatif yang kita beri pada komuniti di pendalaman. Sebanyak 839 projek yang telah kita jalankan, termasuklah memberi liputan kepada kampung-kampung orang asli. So teknologi yang kita gunakan ialah Wi-Fi secara percuma. Tapi backhaul dia sebab dia ni dalam agak remote atau rural area, menggunakan teknologi satelit untuk balik-balik kepada dia punya ibu sawat dan sebagainya. Yang itu pun kita telah berjaya dalam menjalankan sebanyak 839 lokasi kesemuanya pada tahun 2022. So itu antaranya pencapaian yang telah kita dapatlah. Tapi realitinya di lapangan, adakah masyarakat merasai dengan angka-angka yang dikongsikan oleh Datuk tadi dengan kelajuan menghampiri 116 megabit per saat, begitu juga liputan 4G kita menggantikan liputan 3G kita, gantian optik sudah pun menambah kepada 7.7 juta premis. Adakah itu sudah dirasai ataupun masih ada komplain-komplain dilaporkan kepada MCMC? Okey. Dari segi aduan, kita masih lagi menerima aduan. Tetapi secara purata aduan telah menurun. Kita memantau supaya kita akan memberi resolusi yang terbaik kepada setiap satu aduan. Walaupun kita kata kita telah mencapai sebanyak 96.92% liputan 4G, saya suka beri fokus kepada apa istilah yang telah digunakan oleh YB Menteri kita, YB Fahmi Fadzil, iaitu potholes. Walaupun kita ada liputan sebanyak 96.9% ni, there are still potholes, dia kata. Dari segi kemungkinannya dari segi kualiti ataupun dari segi dia punya titik, dia kata blind spot. So yang ni yang kita harus beri fokus utama. Dan kebanyakan potholes ni kebiasaannya berlaku di kawasan bandar, the urban areas. Yang itu yang kita tengah beri fokus sekarang ni. Kita bersama-sama dengan pihak telco, kita lihat semula bagaimana kita boleh tingkatkan kualiti dan bagaimana kita boleh tampung potholes ni. Tapi secara keseluruhan dalam fasa pertama yang sudah dijalankan hingga akhir Disember 2022, adakah ia mencapai sasarannya dan juga sentiasa ada penambahbaikan yang sudah pun dikaji dan juga diperhatikan dan didapati di lapangan dan untuk menjalankan fasa kedua, Datuk? Baik. Kalau dilihat memang kita telah ada pencapaian yang boleh dilihat dari segi kasarnya. Dari segi liputan tadi, ada banyak kampung-kampung yang dahulunya tak ada liputan, telah pun mendapat liputan. Termasuk kampung saya lah. Saya balik raya saya suka sekarang. Tak dulu saya nak pergi ke bandar je nak dapatkan 4G. Tapi ialah macam saya nyatakan tadi, mungkin liputan salah satu daripada langkah pertama. Kedua, untuk melihat di quality of experience ataupun pengalaman dia kan. Saya ambil contoh macam bila kita balik raya. Sudah tentu liputan dah ada. Tapi mungkin bila balik raya, semua balik raya, dia jadi slow, dia jadi congested kan. Itu yang jadi. Satu lagi contoh yang diberi oleh YB Menteri ialah di dalam stadium. Stadium juga stadium kebiasaannya stadium bila kosong tak ada masalah. Tapi bila ada acara yang besar, 60,000, 70,000, ada konsert dan sebagainya, dia akan jam kan. So benda-benda ni yang kita kena lihat semula. Sebab kita lihat bukan sahaja dari segi mungkin liputan daripada seluler ni tidak memadai.
mungkin kena ada beberapa sekali, kena ada wifi sekali. Betul. Kena ada talian tetap, semuanya kita digabungkan untuk bagi satu keadaan liputan dan kualiti yang amat menyeluruh lah. Ya, motif Jendela adalah kesaling hubungan untuk semua dan merasai pengalaman dunia internet dan juga digital itu. Apa yang Dato' angkat tadi, saya teringat ketika saya membuat liputan pilihan raya negeri Johor di sebuah perkampungan orang asli, memang ada yang dish satellite tu di kawasan Parlimen Semberong. Tetapi antara komplain yang diberikan oleh Tok Batin di situ, dia kata, Pak, ini cantik saja dipasang oleh kontraktor, oleh MCMC dan juga Telco. Tetapi dipasangnya tidak ikut spek betul-betul. Spek yang diberikan betul ikut guideline-nya, tetapi kawasan ini kawasan banjir, dia kata. Kenapa direndahkan tiangnya? Dan setelah itu memang mudah bila banjir kilat, sungai di tepi ni naik, memang tenggelamlah. Besok kontrak baru datang pasang semula. Jadi saya pun tak faham. Jadi benda-benda macam itu, ini common sense orang asli. Dan mereka lah the end user. Mereka mahukan kemajuan dan kemajuan sudah sampai di tepi tangga mereka, tetapi mereka tidak dapat sustain. Kerana benda-benda yang terlepas pandang oleh pihak atasan, tetapi kontraktor yang pasang itu dia ikut manual yang sedia ada saja. Pandangan Dato'. Dan mungkin ada kes lain di Sabah dan Sarawak. Saya tergelak juga masa itulah. Kemungkinan memang benar apa yang dinyatakan. Bila kita buat satu projek yang pada berskala besar, mungkin kita terlepas pandang isu-isu banjir dan sebagainya. Untuk stesen-stesen pemancar kita, memang kita dah naikkan. Kita panggil raised floor. Kalau pergi dekat kawasan Pantai Timur, di Kelantan, di Terengganu, kebanyakan site-site semua dah dinaikkan. Dan di Johor pun kita dah mula naikkan site itu. Ada yang setinggi 1 tingkat, ada yang setinggi 2 tingkat. Dan kita bekerjasama dengan pihak TNB, Tenaga Nasional Berhad. Sebab bila kita naikkan peralatan daripada stesen pemancar ni, pihak TNB pun kena naikkan dia punya peralatan juga. Kalau kita yang naik, power supply tu. Kalau kita yang naik, dia duduk bawah, tak jadi juga. Kena tenggelam air. Jadi situasi di kampung orang asli ni kemungkinan, sebab kita pun dapat melihat ada beberapa kawasan yang dulunya tak banjir, sekarang itu banjir kan. Ada yang dulunya banjir, sekarang ni tak banjir. So nanti kita akan lihat semula. Kena audit kita akan audit semula. Tapi yang banyak terjadi pada kampung orang asli, bukan dari segi banjir, dari segi congestion tadi lah, dia kepadatan dan sistem tu sesak. Sebab pada permulaannya mereka tak tahu pakai. Bila dah tahu pakai, semua beli gadget pakai, bila lock on tu tak mau lock off. Dia duduk pakai, tak nak lepas kan. But it's a good problem to have. So we have to revisit, and if we need to upgrade, then we will do the upgrading. So itulah salah satu. Apa lagi cabaran secara keseluruhannya yang menjadikan MCMC lebih cakna, lebih dinamik, lebih proaktif dan mengambil perkara yang berada di hadapan itu sebagai satu peluang untuk menambah baik dalam fasa kedua, misalnya di Sabah dan Sarawak. Betul ada sasaran MCMC dalam Jendela, ada sasaran kajian negeri dan sebagainya untuk tambah menara, tower dan sebagainya sekian-sekian. Tetapi apabila kita bercakap dengan orang teknologi seperti Datuk, mereka melihat dari sudut akses itu melihat case by case, locality by locality, kerana dia punya demografi, geografinya berbeza daripada satu tempat ke satu tempat. Apatah lagi negeri yang bergunung ganang, ada banjaran yang banyak dan sebagainya. Di celah-celah itu ada lembah, di situlah rumah panjangnya, di situlah ada sungai yang ramai sekali tinggal dan sebagainya. Adakah itu juga menjadi cabaran bagi MCMC? Baik, sebenarnya memang banyak cabaran yang kita perlu hadapi. Antara cabaran yang boleh saya katakan besar ialah bila kita ni dari segi kerajaan kita ada kerajaan persekutuan, kita ada kerajaan negeri dan juga kita ada kerajaan di peringkat PBT, pihak berkuasa tempatan. Ya. So bila kita pergi dari negeri ke negeri, dia punya proses untuk meluluskan tapak ataupun fee yang dikenakan tu berbeza. Satu negeri ke negeri yang lain kan. Jadi salah satu daripada hurdle ataupun obstacle kita ialah kita dah nak dalam proses nak menyelaraskan semua proses berkenaan kelulusan tapak dan juga fee yang dikenakan.
kita faham fee ni dikenakan sebab it is a form of revenue kepada pihak berkuasa tempatan maupun pihak negeri. Cuma kita nak selaraskan saja. Jadi macam tadi saya kurangkan birokrasi lah. Kurangkan birokrasi. Ya. Saya ambil contoh, mungkin satu negeri untuk kelulusan pembinaan menara ni perlukan 14 proses diluluskan. Mungkin satu negeri mungkin 10 saja. Itu yang kita itu nak pun cuba. Banyak juga tu. Kita nak cuba standardizekan supaya jumlahnya pun berbeza-beza. Betul. Fee pun berbeza-beza juga. Dan ada pihak-pihak negeri yang melantik dipanggil state back company. Dan state back kita company kena liaise pula. Kena liaise dengan dia. Dia merupakan OSA atau one stop center lah ataupun one stop agency. Kadang-kadangnya melibatkan satu layer of birokrasi lah, penambahan. Yalah, kita harap mencepatkan, tetapi dijadikan satu birokrasi lain. Tapi kita masih lagi bekerjasama dengan pihak-pihak negeri, dengan all these state agencies, sebab kita punya fokus, kita punya sasaran ialah supaya menara itu dapat dibinakan pada masa yang sesingkat yang dapat. And then after that, communities itu akan dapat merasa benefit dia lah dari segi perkhidmatan tu. So itu dari segi fee dan juga proses-proses. Yang kedua dari segi pengguna sendiri. Sebab pengguna ni dia, contoh dia lah kan, tempat tu dah ada 5G tapi dia datang, dia buat aduan dia tak dapat 5G. So bila kita check balik, satu, telefon dia tak ada 5G punya capability, dia ada 4G saja. Outdated lagi. Kedua, mungkin langganan, package yang dia langgan tu, sebab ada package prabaya ataupun prepaid ni, dia cap dia punya kelajuan. Tapi dia bagi data kuota dia tak ada data, tak ada kuota. Tapi dia cap unlimited pada unlimited data. But the speed is capped. Kadang at 3 Mbps. Jadi itu confuse tu dia kalau mana. So dari segi advokasi ni kita kena buat berterusan. Itu antara dua lah yang saya sebut. Satu lagi dari sudut halangan untuk dikatakan blind spot dan juga teknologi yang wajar digunakan ikut lokaliti ataupun tempatan itu. Adakah ini juga menjadi satu cabaran? Kerana ialah sasaran yang kita dengar diangkat oleh pemain politik, nak membina sekian-sekian menara. Satu negeri sekian-sekian menara. Tetapi kawasan itu tak sesuai untuk menara. Diperlukan satelit, mungkin diperlukan fiber optik ataupun lebih banyak wifi lokal community dan sebagainya. Pandangan Datuk. Bila kita melihat cadangan ataupun usul-usul, kita lihat kepada what is actually behind it. Bila diusulkan supaya lebih banyak wifi diadakan, satu saja kita dapat melihat bahawa wifi ini percuma. So dia lebih mempentingkan pada komuniti ini tidak dibebankan. Tapi dari segi teknologi wifi, dia tidak sejauh selular ataupun broadband wireless ni kan. Wifi daripada access point paling jauh dia boleh pergi dalam 100 hingga 150 meter saja dia punya radius dia kan. Dan bila ramai yang pakai, speed dia makin perlahan dan dia akan ni lah. So kita dapat melihat kalau kita akan buat satu kajian kawasan tu, apa yang teknologi yang paling elok untuk dia. Kalau kita rasa wireless, jalur lebar wireless is the best for that community, dan kita akan syorkan supaya wireless jalur lebar wireless ni akan diadakan untuk komuniti itu. Dan dari segi backhaulnya, kalau fiber is the best, kita boleh tarik fiber, kita bawa masuk fiber. Sebab fiber ni kita tahu dia limitless. Kalau satellite tu dia mungkin ada delay dan ada kekangan dari segi bandwidth dan sebagainya. Dari sudut infrastruktur itu juga, ramai juga rakyat membuat aduan bahawa kalau fiber itu mereka tahu jaminan akses kelajuan itu lebih tepat, lebih pantas berbanding selular. Tetapi kita tahu juga ada kekangan dari sudut pengendali ataupun telcos, kerana platform-platform itu berbeza. Boleh Datuk jelaskan? Kerana kalau saya tinggal di landed property, saya susah nak dapat yang gentian optik ataupun yang tu.
berbanding selular. Tetapi kalau duduk di kondominium, di kawasan yang padat, mereka biasanya dah built in dah. Dan kita tahu dia punya jaminan itu cantik. Jadi itu juga menjadi komplain. Kenapa saya tidak dapat sekian-sekian kelajuan, sedangkan saya punya yuran bulanan sama ataupun lebih mahal daripada pengendali A ataupun pengendali B. Datuk respon. Okey. Salah satu daripada inisiatif ataupun sasaran kita dalam jendela ni untuk menjadikan komunikasi dan jalur lebar ni sebagai utility ketiga. Betul. Saya rasa dah sampai masanya dah. Selepas dah pada ramai di kalangan kita anggap begitu kan. Bulanan kita kena bayar. Sebab pada elektrik, selepas pada air, seterusnya ialah internet ya. Dan kita telah pun dapat kelulusan dari segi mesyuarat kabinet dan juga kelulusan daripada MNKT, Mesyuarat Negeri dan Kerajaan Tempatan, supaya internet ini dijadikan sebagai utility ketiga. So sekarang ni kita berharap agar semua pihak-pihak negeri akan adopt dan adapt internet ataupun komunikasi jalur lebar ni sebagai utility ketiga. Itu polisi yang paling atas sekali. Paling atas. Kalau yang itu telah diadopt ataupun diadapt, maka bawahnya akan senanglah. Dari segi developer, bila dia membangunkan satu development baru, new development area, they have to inbuild lah the infrastructure untuk komunikasi ini daripada permulaan lagi. Sebab dulu kita biasa tengok rumah dah siap. Lepas tu datang lah untuk create traktor tu. Dia korek jalan baru nak letak kan. Kita rasa benda tu dah berlalu lah. Tak perlu macam tu lah kan. When we build the area, electricity ada, masukkan sekali dengan fiber kan, supaya ada daripada permulaan lagi lah. The other fact is kita sedia maklum bila kita langgan kepada satu perkhidmatan ni, kita ambil contoh Unify lah kan. Dia kata kita boleh dapat sampai sehingga 800 megabit sesaat. Tapi kadang-kadang kita cek tu tak dapat pun 800 kan. Paling tinggi 500, paling tinggi 600 kan. So setiap satu telco ni dia adalah dia punya limitation dia. Kebiasaannya dia akan tulis kat situ best effort. Tapi apa yang kita syorkan kepada diorang is that kalau you janjikan 800, cuba you provisionkan setiap satu sambungan tu macam 1000 megabit sesaat. Bila dia drop, dia akan dapatlah 800. So this is something I think they are working on it lah. Tapi juga di kalangan penuntut kita juga, kalau pergi ke universiti, mana-mana kampus dan sebagainya, menjadi satu pelik pula. Ini gedung ilmu, tempat manusia mencari maklumat dan juga bahan dalam talian, hampir compulsory kot. Tak ada yang sunat pun. Wajib. Tapi saya kesian juga apabila anak-anak kita komplain terpaksa top up dengan internet peribadi mereka, kerana mengharapkan universiti punya terlampau lousy lah. Saya kena cakap macam tu. Dan jaminan diberikan oleh pihak universiti, pentadbir universiti, mereka masuk, mereka dapat. Tetapi majoritinya lah, ataupun ada data daripada pihak Datuk di kampus ni, mengapa kita sukar sangat sebenarnya memberikan akses yang terbaik untuk anak-anak bangsa kita belajar dengan kelajuan yang munasabah, dengan harga yang munasabah, dan mereka tidak perlu berbelanja tambahan lagi daripada ibu bapa mereka. Okey, baik. Ini satu soalan yang agak sukar saya nak jawab. Soalan jumpa emas saya sebelum berakhir. So begini, kementerian kami, Kementerian Komunikasi dan Digital, kita sentiasa bekerja sama rapat dengan Kementerian Pengajian Tinggi. Banyak aduan yang kita terima, dan setiap kali kita terima aduan daripada pelajar, sama ada IPTA maupun IPTS, kita akan turun padang dan kita akan buat ujian liputan. Boleh saya katakan di kampus-kampus yang sedia ada ni, liputan dari segi jalur lebar 4G cukup memadai, dan kelajuannya pun saya katakan is already there. Cuma yang diminta oleh pelajar-pelajar kebanyakannya ialah Wi-Fi. Wi-Fi ni dah luar pada bidang kami. Ini universiti lah. Universiti yang kena adakan lah. Ada kampus yang kita buat ujian tu, dia punya AP, access point dia tu tidak mencukupi. Tak cukup. Ribu-ribu ni. Dia perlu ada banyak tempat lah, sebab Wi-Fi ni dia tak luas kan dia liputan dia. Itu satu. Kemudian kita juga periksa dari segi talian gigabit yang masuk kepada kampus itu. Pada masa ini kita kata kalau kampus tu langgan 1 Gbps, 1 gigabit per second, dah tak cukup.
dia sekurang-kurangnya kena 10 gigabit. Ini maksudnya pentadbir punya cakna lah. Mereka mungkin bekerjasama ataupun dapat peruntukan daripada KPT, Kementerian Pengajian Tinggi, dan there's always the commercial offering lah daripada telco kepada universiti tu. Kadang dia bagi tu, dia akan bagi sekali dengan tawaran langganan device peranti sekali kan, yang amat berguna lah untuk pelajar-pelajar. So from time to time kita akan buat kajian ni dan kita akan bagi tahu mungkin ada congestion di sini, congestion di situ, ataupun permintaan daripada pelajar-pelajar sebenarnya untuk wifi. So wifi ni percuma. Yalah, yang harian pun dah kena bayar kan. Itu. Jadi maksudnya kerjasama strategik ini sentiasa dilakukan untuk MCMC. Yang mana kita boleh bantu di bawah kementerian kita akan bantu. Dan mereka perlu proaktif jugalah. Betul. Kalau kita tak dapat laporan, kita pun tak tahu, betul tak? Macam tahun lepas kita ada inisiatif di bawah kementerian kita, peranti siswa. Kita bagi peranti, kita bagi peranti, tablet dan laptop kan. Dan kalau dia nak line, dia boleh ambil line pun kita dah bagi, dia punya package prabayar. So insya-Allah pada minggu ini YB Menteri akan buat pengumuman untuk pakej perpaduan untuk jalur lebar talian tetap. Alhamdulillah. So kita tunggulah. Kita tunggu biar Datuk Menteri ataupun YB Menteri umumkan. Tahniah sekali lagi Datuk atas anugerah WSIS Prize 2023 yang memberikan satu lonjakan kepada pelan jendela sebenarnya untuk membuat kita liputan yang lebih baik untuk masyarakat dari seluruh negara. Jadi itu saja bersama saya dalam agenda Awani bersama MCMC pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.